Meskipun tumpuan negara ketika ini terarah kepada tragedi MH17, namun kerajaan tidak pernah melupakan usaha pencarian satu lagi pesawat milik penerbangan Malaysia MH370 yang masih belum lagi ditemui. Terbaru, delegasi Malaysia yang diketuai oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Tiong Lai kini berada di Australia dengan satu perjanjian kerjasama dijangka akan dimeterai antara kedua-dua negara bagi proses pencarian fasa kedua. Dan saya telah membuat pendekatan dengan syarikat-syarikat swasta dan GLC termasuk Petronas, Sapura Kencana, pihak DevTech, di mana carian dalam fasa kedua ni memerlukan perkakas-perkakas yang agak sophisticated, dan hanya mungkin 5-6 syarikat di dunia mempunyai peralatan yang boleh digunakan untuk fasa kedua. Delegasi Malaysia juga akan disertai Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi dan Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin. Kesemua mereka merupakan 4 pengerusi jawatankuasa MH370 yang akan meneruskan perbincangan lanjut secara terperinci operasi pencarian pesawat tersebut. Sebanyak $60 juta Australia diperuntukkan kerajaan Australia bagi pencarian fasa kedua, dan perkongsian mengenai kos tersebut juga akan turut dibincangkan. Dalam perkembangan berkaitan, kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Bunga Mas 6 BM6 selamat pulang ke tanah air semalam selepas 134 hari menyertai operasi misi bantuan logistik dalam pencarian MH370. Kepulangan BM6 disambut Panglima Armada Laksmana Madya Datuk Muhammad Roslan Muhammad Ramli serta anggota keluarga anak kapal di Jeti Operasi Pengkalan TLDM Lumut. Misi pencarian BM6 yang bermula pada 14 April lalu diketuai Komander J. Kuharaj beserta 25 anak kapal daripada pasukan simpanan sukarela TLDM yang diserap dari Malaysian International Shipping Corporation serta 2 pegawai dan anggota perubatan daripada Tentera Darat Malaysia. Selain faktor keluasan dan kedalaman, keadaan cuaca yang tidak menentu serta ombak ganas antara cabaran paling getir yang dihadapi anak kapal, Panglima Armada Laksmana Madya Datuk Muhammad Roslan Muhammad Ramli berkata, beliau amat berbangga dengan komitmen yang ditunjukkan kru BM6 sehingga mendapat pengiktirafan dunia. Kapal telah selamat tiba, dan di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengurusan MISC yang telah memberi bantuan dari segi pengurusan dan juga logistik. Jadi di sini kita ingin mengucapkan tahniah kepada warga Bunga Mas 6 yang telah berjaya melayakan kapal dan kembali semula sini dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Sementara itu, pada sidang media kemudiannya, beliau memberitahu kapal KD Mutiara berkemungkinan akan dipanggil pulang dari terus melakukan pencarian berikutan keadaan cuaca yang agak teruk. Dan bersama saya di studio ketika ini Dr. Muhammad Ikhwan Hadi Yaakob. Beliau daripada Jabatan Fizik Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk membincangkan isu fasa baru pencarian MH370. Selamat datang saya ucapkan kepada doktor. Baik, terima kasih banyak atas jemputan. Baik, kita teruskan dengan mengenai kawasan carian fasa baru melibatkan keluasan 60,000 km persegi dan sudah tentu ianya akan mengambil masa yang panjang. Satu kawasan yang cukup luas pada pendapat Profesor, keberangkalian untuk hasil pencarian fasa kedua ini pula bagaimana? Baik, kalau kita lihat untuk fasa kedua misi pencarian MH370 ini, keluasan yang terlibat adalah 60,000 km persegi, iaitu lebih kurang separuh daripada luas semenanjung Malaysia. Yang mana luas semenanjung Malaysia sekitar 131,000 km persegi. Jadi kita tahu kawasan ini secara teknikalnya sekali dengar memang sangat luas lah. Betul. Tetapi dari segi kebarangkalian untuk kita menemui ataupun mencari bukti yang lebih kukuh mengenai misteri MH370 ini, pada saya
lebih luas kawasan itu lebih baik. Lebih luas kawasan itu? Itu lebih baik untuk misi pencarian itu sendiri. Maksudnya, Doktor, 60,000 itu harus diperluaskan lagi atau bagaimana? Kalau boleh kita menyiapkan dulu fasa yang kedua ini yang melibatkan 60,000 kilometer persegi ini, maksud saya berbanding dengan misi pertama tadi, yang mana kita terpaksa mengecilkan kawasan carian kerana kita berdepan mengejar dengan masa kotak hitam itu sendiri. Betul. Tetapi sekarang kita dah melewati fasa-fasa genting itu, yang mana sekarang fasa kedua ini kita boleh memperincikan lebih luas kawasan lautan itu untuk melihat bukti-bukti yang lebih kukuh. Betul. Dan kalau kita tahu bahawa proses pemetaan dasar laut masih lagi dijalankan. Ya, betul. Kalau boleh secara terperinci Doktor jelaskan kepada kami apa sebenarnya pemetaan dasar laut itu? Baik, pemetaan dasar laut ini sebenarnya tak ada bezanya dengan pemetaan konvensional atas darat yang kita lakukan untuk jalan, untuk tanah dan sebagainya. Cuma yang berbeza adalah mediumnya. Ya, medium untuk lautan. Mediumnya memandangkan kita di antara dasar laut dengan permukaan laut itu ada air. Jadi air itu kita tidak lain dan tidak bukan kita terpaksa menggunakan akustik ataupun isyarat bunyi. Atau teknologinya yang kita kenali sebagai sonar. Jadi pemetaan dasar laut ini sebenarnya suatu proses untuk menghasilkan yang kita panggil Digital Terrain Models, DTM. DTM. Jadi untuk sesuatu kawasan kita akan hasilkan satu DTM. Jadi proses keseluruhan pemetaan dasar laut ini, katakan untuk 60,000 km persegi ini kita akan hasilkan beberapa ribu DTM dan akan digabungkan. Yang hasil akhirnya kita akan keluarkan suatu peta lengkap mengenai keadaan dasar laut itu sendiri. Jadi itulah yang dikatakan sebagai proses pemetaan dasar laut. Betulkan saya kalau silap mengenai kaedah batimetri? Boleh Doktor terangkan dan sejauh mana data boleh membantu mengesan sebarang bukti MH370 ini? Baik, batimetri ini sebenarnya lebih bersifat khususlah untuk mengukur kedalaman dasar laut sahaja. Tetapi pada dunia moden pada hari ini batimetri kita dah bertindihlah dengan pemetaan dasar laut ataupun bottom profiling dipanggilnya, bottom profiling ataupun sea floor surveying. Jadi semua itu sebenarnya kaedah yang sama, menggunakan teknologi yang hampir sama, itulah menggunakan sonar kan. Jadi batimetri ini bagaimana dia boleh membantu dalam misi pencarian MH370 ini ataupun mencari bukti-bukti berkaitan dengan MH370 ini adalah sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung ini maksud saya adalah apabila kita menjalankan pemetaan, kita mungkin boleh menemui objek-objek khusus ataupun anomali-anomali yang berada pada dasar laut yang mana kita tahu bentuk itu tidak sepatutnya berada di situ. Jadi dengan cara itu kita boleh menemui secara langsung bukti ataupun kesan daripada MH370. Ataupun secara tidak langsung ini dia memakan masa yang lebih panjang. Itulah dengan cara pemetaan kali pertama. Jadi daripada pemetaan kali pertama kita hasilkan satu peta topografi lengkap seluas 60,000 km persegi ini. Kemudian kita lakukan pemetaan kali kedua dan juga pemetaan kali ketiga yang mana setiap data peta ini akan dibandingkan. Akan dibandingkan. Yang mana selepas perbandingan itu kita akan tengok di mana titik-titik wujudnya perbezaan yang ketara. Yang mana perbezaan yang ketara itu kemungkinan wujudnya bukti di situ adanya pesawat MH370. Baik, salah seorang pakar oceanografi yang pernah kami temu bual berkata pengetahuan manusia tentang bentuk dasar laut setakat ini hanya 5% dan ia jauh lebih rendah berbanding pengetahuan manusia mengenai bulan dan juga marikh. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Baik, sebenarnya kita boleh melihat kenyataan ini dari dua sudut lah. Yang pertama dari segi cabaran teknikalnya yang menunjukkan apa teknologi yang ada pada hari ini sebenarnya sangat terhad untuk penerokaan dasar laut. Kerana kalau kita tengok pencapaian sains dan teknologi sejak satu kurun terkebelakang ini lebih tertumpu kepada misi aeroangkasa. Kita lebih tertumpu kepada mengeksplorasi bulan, mengeksplorasi marikh. Jadi kita tidak nafikan teknologi-teknologi ini sebenarnya telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan kita pada hari ini. Yang mana teknologi mobile devices yang ada pada hari ini pun semua daripada aeroangkasa ini. Tetapi apa yang berlaku ialah kita terlepas pandang tentang eksplorasi dasar laut. Jadi pada pandangan saya 5% ini sebenarnya lebih kepada kesedaran ataupun
titik mulanya sepatutnya kita memulakan eksplorasi dasar laut itu ataupun pengajian bidang eksplorasi dasar laut ini sekarang. Kerana apa? 5% sahaja. Tapi dari satu sudut 5% ini sebenarnya satu motivasi. Satu motivasi kerana untuk meneruskan usaha lagi. Kerana apa? Kita tidak nafikan eksplorasi dasar laut ini sememangnya melibatkan kawasan yang sangat luas. Bumi ini diliputi lebih banyak air dibanding darat kan. Yang mana saya suka untuk memetik satu firman Allah dalam surah Al-Mulk. Ini satu motivasi. Yang mana apa yang Allah firmankan adalah dialah yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Jadi ini sebenarnya satu motivasi yang mana Allah sendiri membenarkan kata-kata ini dengan ayat dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15 ini. Untuk kita sebenarnya menerokai secara sepenuh dan tidak salah untuk kita masuk lebih dalam ke dasar laut. Tidak salah. Baik, sebelum saya meneruskan beberapa soalan kepada Doktor, Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Tiong Lai akan menandatangani satu perjanjian persefahaman kerjasama Kuala Lumpur Canberra mengenai pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 dan Datuk Seri Leo bersama 3 daripada 4 timbalan menteri yang mengetuai jawatan kuasa berhubung MH370 tiba di Ibu Negara Australia pagi tadi dan kini sedang mengadakan perbincangan dua hala bersama delegasi dari China yang diketuai timbalan menteri pengangkutannya. Dan sebelum ini banyak pihak membuat andaian bahawa ada negara yang terlibat dalam pencarian MH370 membuat tuntutan daripada Malaysia untuk membayar kos yang telah diguna oleh negara terbabit. Untuk itu, Hanim Muhili di Canberra, Australia mendapatkan penjelasan berhubung perkara itu. Baik Hanim, sebenarnya terlalu banyak andaian yang dibuat mengenai pencarian MH370 memandangkan sehingga kini kehilangan pesawat tersebut masih lagi misteri. Apa maklumat terbaru daripada pihak Australia? Kalau Hanim boleh terangkan. Sebelum itu saya ingin membuat kembali imbasan daripada apa yang berlaku lebih 5 bulan yang lalu. Kini memasuki hampir setengah tahun sejak MH370 hilang. Dipercayai lokasi terakhirnya di selatan Lautan Hindi, kira-kira 2,500 km dari Bandaraya Perth, iaitu di Australia Barat. Baik, terlebih dahulu saya ingin menyentuh mengenai 4 jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk pencarian MH370. Kita sudah tahu bahawa pada awalnya 3 jawatan kuasa ditubuhkan. Satu daripadanya untuk jawatan kuasa mengenai waris penumpang yang diketuai oleh Datuk Hamzah Zainuddin, iaitu Timbalan Menteri Luar. Kemudian ditubuhkan pula jawatan kuasa mengenai teknikal yang diketuai oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi. Satu lagi jawatan kuasa adalah jawatan kuasa mengenai aset. Itu diketuai oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Rahim Bakri. Susulan selepas 3 jawatan kuasa itu ditubuhkan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengumumkan pula satu lagi jawatan kuasa ditubuhkan diketuai oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, iaitu jawatan kuasa mengenai komunikasi dan media. Dan ini ketika ini ada satu perbincangan bersama dengan pihak Australia yang berlangsung di Canberra, ibu negara Australia ini, diketuai oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Tiong Lai. 3 daripada 4 timbalan menteri yang mengetuai jawatan kuasa tersebut juga berada di sini bagi memberi informasi kepada pihak Australia dan juga dalam bilateral meeting ataupun perjumpaan mesyuarat dua hala bersama dengan pihak China mengenai apa yang sedang berlaku dalam pencarian MH370. Yang pasti ketika ini Malaysia telah pun mengesahkan bahawa negara terlibat dalam pencarian pesawat MH370 sejak awal lagi, tidak ada membuat sebarang tuntutan daripada Malaysia walaupun pencarian melibatkan aset ketenteraan. Namun yang dimaklumkan oleh pihak Malaysia adalah kerajaan akan membincangkan isu perkongsian kos antara China, Australia dan juga Malaysia sendiri bagi meneruskan pencarian fasa kedua. Australia, Malaysia dan China telah pun mengumumkan sebelum ini pemberian kontrak kepada syarikat Fugro Survey dari Belanda untuk mengendali pencarian dasar laut pesawat itu. Dan kita juga mengetahui bahawa pencarian masih lagi diteruskan di kawasan yang sama walaupun telah diperluaskan kawasan ataupun zon pencarian terbabit. Fugro menggunakan 2 kapal dilengkapi dengan kenderaan dalam air dan disertai pakar dalam bidang berkenaan untuk melancarkan operasi pencarian. Baik, sebelum kita mengulas lanjut tentang apa yang digunakan, apa yang
aset yang digunakan oleh Fugro untuk pencarian MH370 dalam fasa baharu ini. Pertemuan yang diadakan di Australia ini adalah sangat penting dalam memasuki fasa baharu pencarian MH370. Esok Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liew Tiong Lai akan menandatangani satu perjanjian persefahaman kerjasama Kuala Lumpur Canberra bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss. Semuanya akan berlaku di Parlimen Australia di Canberra ini, dan hasil daripada apa yang ditandatangani itu akan dimaklumkan kepada pihak media dalam satu sidang media di Parlimen yang dinamakan Sidang Media Tripartite antara Malaysia, Australia dan juga China. Dan hari ini juga mesyuarat yang sedang berlangsung ketika ini antara semua pihak yang terlibat, delegasi Malaysia dan delegasi China, akan memberitahu dengan lebih lanjut sama ada perbincangan mengenai kos yang perlu dikongsi oleh tiga negara terbabit, Malaysia, Australia, China, akan diteruskan ataupun sebaliknya. Tetapi yang kita boleh imbas kembali ketika ini apabila diumumkan pada awal bulan ini mengenai Fugro, kapal Fugro dari Belanda yang meneruskan pencarian MH370. Kapal berkenaan memulakan pencarian dasar laut menggunakan sonar pengimbas sisi, multi-beam eco sounder dan kamera video untuk mengesan dan mengenal pasti serpihan bangkai pesawat. Sehingga hari ini, walaupun pencarian telah diteruskan hampir setengah tahun sejak hilangnya pesawat MH370 pada 8 Mac lalu, masih tiada sebarang petunjuk di mana pesawat itu berada ataupun lokasi terakhir sebenar MH370. Misi pencarian dasar laut meliputi kawasan kira-kira 60,000 km persegi dan dijangka mengambil masa sehingga 12 bulan untuk disiapkan. Itu jangkaan yang diberikan oleh pihak Australia dalam pencarian fasa baharu MH370. Sebelum ini ramai yang menyatakan apa yang berlaku kepada pencarian MH370 berikutan tragedi MH17, tetapi komitmen disuarakan sekali lagi oleh ketiga-tiga negara bahawa pencarian tidak akan dihentikan. Kapal Fugro Discovery yang mendapat kontrak pencarian MH370 itu sebenarnya telah pun dihantar ke Perth, Australia dari United Kingdom untuk menjalankan kerja-kerja pencarian di lokasi baharu. Dan menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liew Tiong Lai, sebuah lagi kapal syarikat berkenaan yang dinamakan Fugro Equator masih mengumpul maklumat bathymetry. Maklumat bathymetry itu adalah instrumen untuk kajian dasar laut sebelum digerakkan ke lokasi pencarian baharu itu. Kedua-dua kapal tersebut nanti akan melakukan kerja-kerja imbasan di dasar laut menggunakan peralatan sonar, alat pemancar eco sounders dan membawa perakam video dengan harapan dapat menjumpai sebarang serpihan yang boleh dikaitkan dengan pesawat MH370. Dan Australia dan Malaysia juga hari ini memberi komitmen kepada waris semua mangsa pesawat MH370 bahawa untuk pencarian pesawat tersebut tidak akan dihentikan meskipun sebelum ini banyak andaian yang mengatakan pencarian itu telah menemui jalan buntu. Petronas juga sebelum ini telah menyatakan komitmen secara sukarela untuk membantu operasi berkenaan dengan kenderaan mencari di dalam air yang mempunyai teknologi tinggi. Di pihak China pula, negara itu telah pun menugaskan kapalnya Zhu Kezhen untuk membantu mencari pesawat berkenaan. Jadi maklumat yang paling penting di sini di Canberra ini adalah apa yang akan berlaku dalam perbincangan antara Datuk Seri Liew bersama dengan Warren Truss, Timbalan Perdana Menteri Australia esok. Dan selepas perbincangan ataupun mesyuarat dua hala antara Datuk Seri Liew dan juga tiga timbalan menteri yang hadir bersama dengan delegasi China, itu akan saya perincikan dalam Nasional jam 8 malam ini. Fiona? Baik, terima kasih Hanim untuk laporan itu tadi, dan kita akan juga acukan soalan yang sama kepada Dr. Muhammad Ikhwan sebentar lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, saya masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Ikhwan untuk membincangkan mengenai misi pencarian fasa 2 MH370. Dan doktor, seperti yang kita tahu, kita telah menggunakan pelbagai cara sebenarnya. Ping locator, kita ada bluefin dan sebagainya. Untuk misi kali ini, peralatan bagaimana yang perlu digunakan, kerana dikatakan di kawasan baru ini kedalamannya adalah sehingga 4,000 mahupun 5,000 meter. Baik, berkaitan dengan teknologi yang telah kita gunakan, contohnya Toad Ping Locator, Bluefin 21, semua itu sebenarnya lebih tertumpu kepada untuk mengesan kotak hitam itu sendiri. Kerana pada fasa awal nahas ataupun tragedi,
kita lebih fokuskan untuk mendapatkan bukti MH370 dengan mengesan kotak hitam pesawat. Jadi sebab itu kita gunakan Towed Pin Locator dan Bluefin 21 yang mana kedua-dua teknologi ini sebenarnya dia jatuh dalam kategori passive sonar. Sonar pasif. Sonar pasif maknanya sonar itu hanya mendengar kepada isyarat yang datang daripada dasar laut sahaja. Hanya daripada dasar laut. Hanya daripada dasar laut sahaja. Yang mana berbanding dengan kaedah yang kita akan gunakan dalam fasa kedua ini, side scan sonar, multi beam echo sounder dan sub bottom profiling itu adalah kita namakan dia sebagai sonar aktif, aktif sonar, yang mana kita akan memancarkan gelombang bunyi daripada kapal, daripada vessel ataupun daripada platform, dan bunyi yang terpantul itu akan dikesan semula. Jadi kita dapat dua teknologi yang berbeza di sini, satu pasif dan satu aktif. Pasif ini hanya mendengar bunyi yang datang daripada sekeliling, tetapi untuk aktif sonar, sebagaimana yang kita akan gunakan dalam fasa kedua ini, adalah kita mendengar bunyi yang kita pancarkan sendiri. Betul. Baik, seperti yang rakan setugas saya juga katakan tadi bahawa peralatan side scan sonar, multi beam echo sounder dan kamera video ini akan digunakan dan mungkin telah digunakan, tetapi adakah itu benar-benar sudah mencukupi untuk mengesan pesawat MH370 ini? Pada saya ada satu lagi teknologi yang perlu kita gunakan dan ada pada Fugro Survey Limited ini, iaitulah teknologi yang dinamakan sub-bottom profiling. Sub-bottom. Sub-bottom profiling ini ada juga satu lagi teknologi sonar yang mana biasanya digunakan untuk mengimbas. Mengimbas ini seperti X-ray. Kita nak mengimbas apa yang berada di bawah dasar laut. Jadi apa bezanya dengan bathymetry ataupun side scan sonar biasa ialah kedua-dua teknologi ini, bathymetry dan side scan sonar, kita hanya gunakan untuk memetakan permukaan dasar laut sahaja. Tetapi sub-bottom profiling dia boleh mengimbas apa yang berada di bawah itu. Kerana apa? Bukti-bukti yang berkaitan dengan tragedi ini mungkin telah tertimbus disebabkan suatu tempoh yang lama ataupun telah dihanyutkan oleh arus dan telah berbolak-balik di dasar laut, kita tidak tahu. Jadi pada saya kunci utama ataupun teknologi baru yang perlu digunakan adalah sub-bottom profiler. Tetapi kita perlu ingatlah untuk mengimbas dasar lautan dan mengimbas sub-dasar. Sub-dasar maknanya di bawah lagi permukaan lautan itu memang memerlukan masa yang lebih panjang dan penelitian yang lebih halus. Kerana apa? Data yang akan dihasilkan itu akan abundant, terlalu banyak data dan kemampuan untuk memproses data itu sendiri akan menentukan kejayaan penggunaan sub-bottom profiler ini. Dan persoalan yang mungkin akan diajukan juga, mengapa tidak digunakan terus sub-bottom profiling ini terlebih dahulu? Kerana prioriti kita sekarang ialah mencari di kawasan seluas 60,000 km persegi yang tidak pernah ada peta topografi. Jadi adalah sukar untuk kita terus menggunakan sub-bottom profiler ini. Jadi sub-bottom profiler ini bertindak lebih kepada teknologi sekunder ataupun teknologi kedua selepas kita mendapat peta topografi ataupun bathymetric data yang lengkap. Jadi sebab itu, untuk menjawab persoalan itu, sebab itu kenapa kita tidak boleh terus gunakan, sebab kita tidak ada data yang cukup ataupun data yang kukuh mengenai dasar lautan Atlantik itu sendiri. Baik, kita tahu bahawa proses pemetaan itu sedang dilakukan dan kita tahu bahawa proses pemetaan itu juga akan mengambil satu masa yang agak panjang sebenarnya. Tetapi tidakkah itu akan menyusahkan lagi, dari erti kata lain akan melambatkan lagi penggunaan sub-bottom profiling ini sehingga kita benar-benar dimakan masa sebenarnya untuk misi fasa kedua ini? Benarlah. Jadi memang tidak boleh, kita tak boleh nak nafikan, maknanya masa untuk sub-bottom profiling ini lebih panjang daripada masa yang kita perlukan untuk battery dan side scan sonar. Tetapi sekiranya selepas pencarian menggunakan side scan sonar ataupun bathymetry ini sekiranya masih tidak temui apa bukti lagi, kita tidak ada pilihan lain selain mengimbas apa yang sebenarnya tersorok di dasar lautan. Kerana seperti apa yang saya kata tadi, kemungkinan bukti daripada nahas ini telah tersorok disebabkan arus dasar, arus pertengahan dan juga arus permukaan yang sentiasa yang amat dinamik di lautan Hindi ini. Jadi keadaan dasar itu sebenarnya berubah setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan. Jadi misal kata peta bathymetry ataupun peta topografi dasar laut yang kita buat pada hari ini, setelah 2 bulan nanti tidak mustahil dia akan berubah lagi. Dan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia juga sebenarnya tidak menolak kemungkinan bahawa kanyon dasar laut menyembunyikan pesawat ini.
Bagaimana dengan pendapat doktor pula? Jadi canyon dasar laut ini adalah satu bentuk topografi dasar laut yang dia tidak beza seperti gua lah, ataupun gua ataupun lembah yang kita tengok di atas darat ni kan. Jadi jika benarlah bukti yang berkaitan dengan MH370 ini berada dalam lingkungan 60,000 km persegi kawasan pencarian ini, dan kita tahu dalam 60,000 km persegi ini terdapat pelbagai topografi yang belum diterokai lagi. Contohnya beberapa minggu lepas kita temui pasukan pencarian menemui volcano dasar laut. Jadi perkara ini belum pernah ditemui lagi. Jadi daripada kawasan yang luas itu tidak mustahil terdapat canyon-canyon ataupun kawasan-kawasan yang boleh menyorokkan bukti tersebut. Maka pada pendapat saya kita tidak boleh menolak bahawa terdapat kemungkinan bukti itu tersorok di sebalik canyon-canyon yang ada di dasar laut itu. Dan untuk merealisasikan pendapat kita atau menunjukkan kemungkinan itu betul atau tidak, adakah peralatan yang sama ini boleh digunakan, iaitu short bottom profiling ini, ataupun ada peralatan lain juga yang boleh digunakan untuk mencari pesawat ini? Jadi itulah sebabnya saya mencadangkan sub bottom profiler itu kerana apa? Adakah ia merangkupi keseluruhan? Dia akan mengimbas, melangkaui dasar. Jadi apa yang berlaku sekarang, batimetri itu hanya permukaan saja, tetapi sekiranya dia tersorok di bawah ataupun dilindungi oleh topografi seperti canyon ini, kita menggunakan sub bottom profiler boleh nampak. Kerana inilah teknologi yang kita gunakan untuk mengimbas pipe-pipe petroleum yang ada di dasar laut pada hari ini. Baik, kalau boleh doktor kongsikan, adakah doktor sendiri telah melihat bagaimana peralatan ini berfungsi atau bagaimana? Sub bottom profiler buat masa ini masih belum ada teknologi di negara kita, tapi side scan sonar yang kita ada iaitu di Universiti Terengganu. Universiti Terengganu kita ada side scan sonar, dan multi beam echo sounder ini memang satu alat yang biasalah. Jadi perkara teknologi ini bukan benar teknologi yang baru. Tetapi apa yang menjadikan teknologi untuk pencarian fasa kedua ini unik adalah kita memerlukan frekuensi yang lebih rendah. Yang mana teknologi ini tidak digunakan di kawasan perairan kita. Kenapa frekuensi lebih rendah? Kerana kedalaman yang disebutkan tadi daripada 4,000 ke 5,000 meter. Jadi sekiranya kita membawa ataupun menggunakan teknologi yang kita ada, yang saya pernah gunakan ini, dia hanya mampu mengimbas kawasan sedalam lebih kurang 800 meter sahaja maksimum. Jadi itulah dia. Apa yang kita ada, yang pernah saya lihat, yang pernah saya guna, malah yang pernah saya bina, itu sebenarnya perlu dibina semula sekiranya kita nak guna untuk misi pencarian fasa kedua ini. Dan adakah doktor juga akan meneruskan niat untuk membina satu alat yang mungkin akan menyerupai ataupun seperti short bottom profiling ini untuk digunakan di Malaysia ini sendiri untuk masa hadapan pula? InsyaAllah. Itulah yang telah saya cadangkan dalam beberapa laporan cadangan penyelidikan. Kerana apa? Kita melihat inilah masanya kita meluaskan jurang yang dikatakan 5% saja tadi kepada suatu angka yang lebih besar. Kerana kita boleh katakan yang tragedi MH370 ini adalah satu wake up call kepada oceanographers dan kepada jurutera bawah permukaan air ini untuk meneroka teknologi baru, teknologi yang bukan sahaja canggih tetapi mampu untuk membantu memudahkan penerokaan dasar laut dalam masa yang lebih cepat. Baik, seperti yang kita tahu bahawa kapal yang kita ada di sana telah diarahkan balik dan berkemungkinan besar pula bahawa KD Mutiara juga akan berkemungkinan dipanggil balik. Adakah itu satu perkara yang elok ataupun pada pendapat doktor sendiri kapal KD Mutiara kita harus berada di sana untuk terus membantu? Pada saya dari segi logistik ataupun dari segi moral kepada anggota misi memang perlu satu pertukaran. Jadi saya lihat pertukaran itu tidak menjejaskan aspek teknikal misi pencarian fasa yang baru ni. Jadi ia lebih kepada pertukaran ataupun shift untuk meningkatkan motivasi ahli-ahli misi pencarian yang baru dan juga memulihkan atau memproses, membawa balik data yang kita perolehi daripada misi awal tadi. Kita tahu bahawa kejadian MH17 dan MH370 ini berlaku dalam masa yang agak singkat. Tetapi untuk meneruskan fasa pencarian fasa kedua MH370 ini mungkin ada satu
cara yang paling baru selain daripada short bottom profiling ini yang mungkin ada terfikir atau terbayang di fikiran doktor? Baik. Kalau kita tengok kekangan yang paling besar ataupun masalah yang paling besar dalam misi pencarian MH370 ini adalah masa. Kita berperang dengan masa sebenarnya daripada fasa yang pertama, fasa pertengahan dan sekarang fasa baru, fasa kedua ini kita masih lagi berperang dengan masa. Kerana apa? Kita melihat dari dua aspeknya. Yang pertama platform, yang kedua sonar itu sendiri. Okey, mula-mula kalau kita melihat mengenai platform, platform ni contohnya vessel ataupun kapal, AUV atau ROV itu sendiri, sebenarnya teknologi platform untuk membawa sonar pada hari ini memang sangat perlahan. Sangat perlahan. Jadi sebagaimana yang pernah dicadangkan oleh oleh rakan saya Dr. Zulkifli daripada UIA, beliau mencadangkan kita menggunakan teknologi swarming. Swarming ni maknanya kita menggunakan banyak platform yang lebih kecil untuk melingkungi kawasan yang lebih luas dalam masa yang lebih singkat. Jadi swarming ini kaedahnya seperti lalat ataupun seperti semut. Yang mana bila kita tengok semut ini dia boleh merangkumi kawasan yang luas dalam masa yang singkat kerana apa? Banyaknya anggota semut tersebut. Adakah kita mempunyai peralatan seperti itu? Ada. Cuma teknologi yang dibawa tadi platformnya kita bercakap mengenai platform. Yang kedua sonar. Jadi sonar yang kita ada di atas platform walaupun platform itu swarming belum mampu lagi untuk meneroka dasar lautan Atlantik, dasar lautan Hindi itu. Atau mungkin tanpa pengetahuan kita, Fugro Survey Limited itu juga mempunyai peralatan seperti itu kalau bagi pengetahuan doktor sendiri? Itu saya rasa tidak adalah yang berkaitan mengenai swarming itu. Sebab apa? Apabila kita melihat spesifikasi penuh kedua-dua platform yang Fugro tawarkan itulah Fugro Discovery dan juga Fugro Equator. Jadi kedua-duanya ini lebih tertumpu kepada 3 teknologi asas yang kita ceritakan sebentar tadi. Itulah side scan sonar untuk melihat permukaan dasar laut, bathymetry equipment untuk mengukur kedalaman dan membandingkan dengan data side scan sonar tadi untuk perbandingan, dan teknologi ketiga itulah sub bottom profiler. Jadi prioriti dia ataupun keutamaan teknologi itu disusun begitu. Side scan sonar, multi beam echo sounder dan juga sub bottom profiler. Jadi inilah teknologi yang ada pada Fugro, dan apa yang penting pada saya bagaimana Fugro boleh membantu dalam misi ini adalah kemampuan AUV dan ROV yang mereka miliki, yang mana AUV yang ada di atas Fugro Equator itu mampu menyelam sehingga 3,000 meter. 3,000 meter. Jadi apa kelebihannya ialah pada AUV itu sendiri terdapat sonar. Jadi kita boleh membawa peralatan sonar sehingga ke kedalaman 3,000 meter, dan sonar itu sendiri mampu lagi mengimbas pada kedalaman 4,000 meter. Jadi total ataupun jumlah keseluruhan imbasan itu sebenarnya boleh menjangkau 6,000 ke 7,000 meter. Baik, kita tidak menyangkal kehebatan produk yang ada pada peralatan yang kita gunakan sekarang. Tetapi kita melihat kepada jika dan kemungkinan peralatan yang digunakan yang seperti kata doktor juga merupakan yang sudah berteknologi tinggi sebenarnya. Tetapi kalau ada jika dan kemungkinan peralatan itu tidak dapat menemui pesawat MH370 itu, bagaimana pula sebaliknya ataupun apa lagi peralatan yang boleh digunakan? Itu satu soalan yang pada saya dari segi akademiknya memang sangat mencabarlah. Kerana apa? Saya sendiri terlibat dalam pembangunan suatu transducer baru ataupun penderia baru yang untuk digunakan untuk sonar side scan sonar ni. Jadi apa teknologi yang ada pada hari ini walaupun ia canggih, tetapi kita dah lihat kemampuannya amat terbatas. Iaitu dari segi kedalamannya dan dari segi kemampuan dia operating frekuensi ataupun frekuensi beroperasi dia, dan juga dari segi penggunaan kuasa. Jadi kelemahan yang ada pada hari ini sebenarnya suatu jendela baru untuk bidang penyelidikan dan bidang akademik. Kerana apa? Saya sendiri sekarang menumpukan kajian kepada penggunaan bahan termaju, bahan hybrid untuk transducer ini. Apa matlamat akhir penyelidikan ini sebenarnya adalah untuk menghasilkan transducer ataupun teknologi sonar yang mampu digunakan dalam apa juga jenis perairan, pada apa juga frekuensi yang kita pilih, dan pada apa juga kedalaman yang kita nak. Jadi itulah teknologi baru yang mungkin pada hari ini masih lagi di peringkat prototype, tetapi sekiranya tidak ada pilihan lain, katakan dah memang tiada lagi jalan lain, inilah prototype yang kita perlu bawa dan kita perlu uji.
Tetapi masa akan menentukan bila ia akan dibina ataupun. Dan seperti persoalan kepada kebanyakan ahli keluarga MH370, mereka seringkali bertanya mengapa, di mana. Tetapi kalau kita boleh katakan daripada pandangan peribadi doktor juga sendiri, harapan doktor sendiri dalam pencarian fasa kedua ini. Baik, bila bercakap mengenai harapan ini, saya amat optimistik. Saya amat optimistik dalam misi pencarian sejak awal lagi sehinggalah kita dah masuk pada fasa yang kedua ini. Kerana apa? Saya berpegang kepada 5% yang dikatakan tadi adalah satu motivasi. Satu motivasi dan satu cabaran untuk kita kekal fokus dalam misi pencarian ini, dan pada masa yang sama kita mengutip segala kelebihan ataupun segala benefit yang diperolehi. Contohnya teknologi baru, pembangunan teknologi baru, ilmu-ilmu baru. Jadi semua itu sebenarnya suatu bahan-bahan yang kita boleh jadikan motivasi untuk kekal optimistik dalam misi pencarian bahan bukti MH370 ini. Baik, mungkinkah juga doktor ataupun sudah dilakukan oleh doktor sendiri dan rakan-rakan yang lain di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini untuk menjadikan isu MH370 ini sebagai bahan kajian mungkin? Telah dilakukan. Telah dilakukan. Jadi MH370 ini sebagaimana saya sebut tadi is a wake up call untuk kami komuniti teknologi dasar laut ini untuk mencari jalan baru, membuka pintu baru yang mana ianya mampu menyelesaikan sebarang masalah, sama ada masalah itu muncul secara tiba-tiba dalam konteks tragedi ini ataupun masalah untuk penyelidikan harian seperti biasa untuk kita namakan sebagai untuk pemantauan cuaca, untuk pemantauan akuatik kita. Jadi semua ini sebenarnya telah pun dilakukan, dan dengan berlakunya tragedi MH370 ini kami lebih bermotivasi untuk meneruskan kajian dan juga meneruskan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk berkaitan dengan dasar laut. Dan mungkin juga dengan motivasi yang ada itu, mungkin doktor sendiri ada keinginan untuk menyampaikan apa jua cara ataupun pendapat yang boleh disuarakan kepada Menteri Pengangkutan untuk mungkin dari segi perbincangan di Canberra ketika ini boleh diguna pakai? Baik. Perbincangan yang dilakukan di Canberra ini sebenarnya suatu permulaan yang baik untuk kita bertukar teknologi. Adalah satu ruang yang terbaik ataupun suatu platform yang terbaik untuk negara kita bertukar teknologi dengan semua negara dan semua pemain industri yang terlibat dalam misi pencarian fasa kedua ini. Jadi pada saya, sekiranya ada kesempatan untuk kita sama-sama menumpang dan mengambil manfaat daripada teknologi mereka, supaya nilai teknologi itu boleh dipindahkan sedikit demi sedikit ke negara kita, dan akhirnya kita boleh memiliki teknologi itu secara sepenuhnya. Mampukah kita untuk mengaplikasikan atau mengadaptasikan teknologi tinggi yang ataupun teknologi yang sangat canggih berada di luar negara ini untuk dibawa masuk di dalam Malaysia ini sendiri? InsyaAllah mampu, kerana berdasarkan data pada hari ini dan komuniti penyelidik yang ada pada hari ini, kita lihat dan saya sendiri dapat lihat betapa pesatnya perkembangan penyelidikan bawah permukaan air ini yang diketuai oleh yang mana dipantau oleh NOD, National Oceanography Directorate sendiri. Jadi pada saya bila ditanya adakah kita mampu, malah kami sendiri di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Terengganu dan juga USM. Kami sama-sama terlibat dalam menghasilkan teknologi terbaru yang mana tidak ada lagi di negara lain. Itulah yang saya katakan contohnya penggunaan material hybrid antara seramik dan juga alloy untuk sonar itu sendiri. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada doktor untuk satu sesi perbincangan yang agak menarik saya kira. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Ikhwan Hadi Yaakob. Beliau adalah daripada Jabatan Fizik Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya kira isu perbincangan mengenai fasa pencarian MH370 bagi fasa kedua ini akan sedikit sebanyak memberi harapan kepada ahli keluarga untuk terus berdoa agar segalanya berjalan lancar. Saya kira sekian saja yang dapat saya kongsikan dalam platform petang ini. Salam hormat. Saya Laurendra Fiona Bernard Paikan. Salam satu Malaysia.